Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh titik tengah semenanjung. Bersua kita kembali di dalam Buletin Temeluh edisi kelima bersama saya Izzati Muhammad yang akan membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temeluh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Sambutan Hari Kebangsaan ke-64 peringkat Negeri Pahang masih meriah walaupun ianya berlangsung secara hybrid bersesuaian kebiasaan baharu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat susulan pandemik COVID-19 yang hampir 2 tahun melanda negara. Sambutan ini diadakan di kawasan terbuka bagi membolehkan pengudaraan yang baik selain memudahkan pengawalan dilakukan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli pada sambutan Hari Kebangsaan ke-64 yang diadakan di perkarangan bangunan Majlis Bandaraya Kuantan. Operasi mencari dan menyelamat SAR bagi menyelamatkan mayat seorang tentera berusia 27 tahun yang dikhawatiri lemas di Sungai Pahang ketika menyertai latihan para predator di Kampung Batu Bor ditemui pada hari Rabu yang lalu. Operasi mencari dan menyelamat tersebut digerakkan pada 29 Ogos dan turut disertai oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mayat Lance Corporal Muhammad Azrin Muhammad Isa ditemui kira-kira jam 8 pagi. Mayatnya ditemui kira-kira 40 km dari tempat terakhir dia dilihat pada Ahad dan pihak polis telah pun dimaklumkan. Azrin menjalani latihan taktikal menyeberangi Sungai Pahang dari Kampung Batu Bor ke Kampung Bohor Baru ketika dia hilang pada jam 4.40 petang pada 29 Ogos yang lalu. Bantuan khas COVID-19 PKC fasa 1 akan dibayar bermula Isnin ini dan dijangka selesai pada 10 September. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengumumkan perkara itu berkata, BKC akan memanfaatkan 10 juta penerima yang terdiri daripada kategori miskin tegah, B40 dan M40 serta golongan bujang yang berkelayakan. BKC ialah sebahagian daripada inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih yang diumumkan kerajaan pada 28 Jun lalu selain bayaran tambahan kepada pakej rangsangan ekonomi. Golongan B40 membabitkan kategori isi rumah yang akan menerima RM500 manakala warga emas sebatang kara dan bujang masing-masing menerima RM200. Kumpulan M40 merangkumi kategori isi rumah akan bakal menerima RM250 manakala warga emas sebatang kara dan bujang masing-masing RM100. Ismail Sabri berkata bayaran BKC seterusnya akan dilaksanakan mengikut jadual ditetapkan dan pengumuman lanjut bakal dibuat oleh Kementerian Keuangan. UMNO bahagian Temerloh membawa semangat keluarga Malaysia dalam misi bantuan ke utara semenanjung berikutan beberapa lokasi di negeri terbabit dilanda banjir baru-baru ini. Ketua UMNO bahagian Temerloh, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin memberitahu, misi terbabit membabitkan 5 kawasan iaitu Gurun Jerai, Merbuk, Nibong Tebal dan Balik Pulau di Pulau Pinang serta Parit Buntar di Perak. Menurutnya, misi bantuan tersebut selama 3 hari bermula Sabtu sebagai membalas jasa pelbagai pihak yang sebelum ini banyak membantu masa-masa banjir di Temerloh pada awal tahun ini. Beliau berkata, kini adalah waktu untuk membalas budi mereka yang membantu sewaktu Temerloh menghadapi bencana banjir. Kita harap supaya semua yang penduduk di sini akan bersabar dan kita datang kemari selain daripada itu kita nak membalas jasa lah. Rakan-rakan kita daripada Kedah yang ketika kita menghadapi banjir besar dulu, mereka datang memberikan bantuan. Ini adalah merupakan semangat apa yang disebut oleh Perdana Menteri kita iaitu keluarga Malaysia. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan salam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan beliau berharap supaya semua kita bersabar dan tabah menghadapinya. Terima kasih. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lancang itu juga memberitahu selain barangan keperluan, ia turut membabitkan bantuan keuangan kepada mangsa terlibat. Selain Muhammad Syakar turut serta dalam misi tersebut, Timbalan Ketua UMNO bahagian Datuk Nur Azmi Makludin yang juga Adun Kuala Semantan serta Ketua Wanita bahagian Datuk Johannes Abdul Aziz dan Ketua Puteri bahagian Nurul Aslina Salman. Program vaksinasi sektor pelancongan telah mencatatkan lebih 90% pemain pelancongan yang telah divaksinasi. Ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk membuka pusat peranginan kepada pelancong.
Konsep gelembung pelancongan yang dijangka akan menghidupkan kembali sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 akan memberikan nafas baru kepada pemain industri pelancongan termasuk penduduk setempat. Sebagai contoh, Pulau Tioman antara salah satu kawasan gelembung yang akan dibuka apabila penduduk di pulau berkenaan mencapai herd immunity atau imuniti kelompok yang membolehkan mereka menerima kemasukan pelancong secara konsep gelembung. 6 lokaliti di Pahang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa 4 September hingga 17 September depan. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Mat Saad berkata, PKPD di Pahang melibatkan 3 perkampungan orang asli di Temerloh iaitu Kampung Kuala Terbol, Kampung Pian, Kampung Lubuk Wong, manakala di Kuantan, Penjara Penuh, Rumah Kongsi Pinggiran Goh dan Sempalit Muking Gali Raub. PKPD di lokaliti terbabit dilaksanakan setelah meneliti pembentangan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Prosedur operasi standard SOP bagi kesemua PKPD ini adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Keputusan kerajaan negeri untuk menanggung kos bagi kerja-kerja pengurusan pengkebumian mangsa wabak pandemik COVID-19 di negeri ini telah dibuat sebelum sidang Dewan Negeri berlangsung. Malah keputusan itu juga dilaksanakan oleh Kerajaan Pahang sejak awal lagi termasuk melibatkan mangsa daripada kaum lain bukan Melayu sahaja tanpa desakan daripada mana-mana pihak termasuk pihak pembangkang di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdiwan Ismail sentiasa menjaga kebajikan mangsa COVID-19 yang diuji dengan kematian tanpa mengira bangsa. Telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sejak awal bulan Ogos lagi kerana melihat kepada tanggungan kos menguruskan jenazah mangsa COVID-19 yang mencecah sehingga RM2,000. Majlis Perbandaran Temerloh akan membenarkan dine-in atau makan di premis dengan syarat tertentu. MPT hanya akan memberikan kelulusan kepada premis makanan untuk membuka kedai mereka secara dine-in kepada pengusaha yang telah membuat permohonan secara atas talian. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk dine-in memang ada sedikit perbezaan dengan MKN Federal untuk di Negeri Pahang ni. Okey, pertama untuk dine-in di dalam Negeri Pahang, okey, setiap pemohon, iaitu peniaga-peniaga premis makanan, perlulah memohon melalui pautan Essential Pahang yang telah kita paparkan di dalam Facebook Majlis Perbandaran Temerloh lah, bersama dengan tata cara untuk key in maklumat lah ya. Jadi di mana peniaga-peniaga perlu memasukkan maklumat peniaga dan pekerja. Okey, di mana setiap pekerja mestilah mendapat suntikan vaksin yang lengkap ya, keseluruhannya, barulah boleh dibuat, barulah boleh untuk beroperasi secara dine-in setelah mendapat kelulusan daripada pihak majlis lah. Menurut Ketua Bahagian Pelaksanaan Majlis Perbandaran Temerloh, Muhammad Daniel Jamaluddin, pengusaha yang ingin menjalankan perniagaan mereka untuk diadakan secara dine-in hendaklah melakukan pendaftaran secara atas talian dan kelulusan hanya akan diberikan kepada peniaga yang memohon secara atas talian. Majlis Perwakilan Pelajar Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Temerloh telah menyertai pertandingan video pendek anti dadah yang bertemakan dahagakan kemenangan akhirnya kecundang. Penyertaan para mahasiswa ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya dadah selain mereka tidak dapat hadir ke kampus akibat belum boleh pulang ke kampus. Semoga video MPP IKTBN ini dapat menjadi juara dan memberikan kesedaran kepada masyarakat luar. Kita beralih ke berita sukan. Seri Pahang FC sekadar seri 2-2 menentang Kedah Darul Aman FC pada aksi Liga Super di Stadium Darul Makmur. Namun tuan rumah dikejutkan dengan gol pendahuluan lawan hasil jaringan pemain tengah Muhammad Amirul Hisham Awang Kecil pada minit ke-11. Selang 3 minit, Seri Pahang hampir menjarikan gol penyamaan tetapi bola rebatan Kenny Atiu berjaya ditepis keluar penjaga gol Kedah Muhammad Ifwal Akmal Cik Kasim. Minit ke-18, Manuel Hidalgo turut memiliki peluang membolosi gawang lawan.
tetapi bola tendangan pemain tengah import itu sedikit melepasi palang. Namun gol penyamaan akhirnya hadir buat Seri Pahang menerusi sentuhan Atiu selepas menerima hantaran Hidalgo pada minit ke-29. Bersama babak kedua, permainan berhati-hati dipersembahkan kedua-dua pasukan ketika bola lebih banyak berlega di tengah padang. Namun pada minit ke-67, pemain gantian Muhammad Syazwan Zainul kembali meletakkan Kedah di hadapan selepas menewaskan penjaga gol Seri Pahang Daniel Wafiuddin Sakdun. Tidak mengenal erti berputus asa, Atiu berjaya menjarikan gol penyamaan 2-2 sekaligus memastikan menyekat Kedah membawa pulang 3 mata. Pahang perlu memastikan mendapat kemenangan untuk mengelak daripada tersingkir ke Liga Perdana dan dengan berbaki 2 perlawanan menentang Pulau Pinang pada Ahad ini dan perlawanan terakhir menentang UiTM FC pada 12 September nanti akan menentukan nasib pasukan Tok Gajah pada musim hadapan. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mengarahkan Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Paralimpik Malaysia MPM menggerakkan jawatan kuasa siasatan bagi melihat insiden hingga menyebabkan pingat emas yang dimenangi Ziyad Zulkifli ditarik balik. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, KBS memandang serius insiden yang berlaku dan merasa amat kesal dan kecewa dengan tata cara jawatan kuasa penganjur khususnya pihak WPA dan IPC dalam mempertimbangkan situasi dan keadaan sebenar serta hasrat dan semangat tamasya Paralimpik yang dianjurkan. Katanya lagi, Malaysia kecewa kerana kita begitu setia berdiri di belakang IPC menyokong tamasya ini dilangsungkan dalam keadaan mengancam nyawa atlet-atlet tetapi sedikit kelewatan kalau benar ia berlaku tidak dapat diberikan pertimbangan sewajarnya. Terdahulu, Ketua Kontingen Malaysia yang juga Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megati Syahriman Zaharuddin memaklumkan rayuan ditolak kerana bertentangan dengan peraturan pertandingan olahraga para dunia di peringkat 5, failure to report to the call rooms, yang mana atlet boleh dihalang menyertai pertandingan kerana kelewatan melapor diri ataupun dibenarkan menyertai pertandingan tertakluk kepada keputusan call room. Sekian daripada saya, Izzati Muhammad. Ketemu kita lagi pada minggu hadapan di dalam Buletin Temerloh yang dibawakan khas untuk anda oleh Temerloh TV. Assalamualaikum dan salam Temerloh _Semenanjung.